cakap sikit tentang pembangunan yang ada di Sabah tu. Kalau kita tengok Sabah ni, orang-orang Sabah pun ada komen menanyakan beberapa ekonomi yang sedang berlaku melanda Sabah yang tidak begitu baik. Tapi siapakah sebenarnya mantan Menteri Kementerian Luar tu? Dia pertamanya saya tidak nafikan. Saya tidak nafikan di bawah pemerintahan Barisan Nasional. Rakyat Sabah pernah dianaktirikan. Tetapi zaman bila? Daripada tahun 1981 hingga 2003. 22 tahun. 22 tahun. Apa bukti dia? Bukti dia, nombor satu. Pembangunan rancangan Malaysia yang dibuat oleh zaman Mahathir tidak pernah memberikan keutamaan kepada Sabah dan Sarawak seperti mana yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Tidak pernah. Pembangunan rancangan Malaysia, bajet dia, tak pernah diberi keutamaan kepada Sabah dan Sarawak. Kalau kita lihat dari segi Datuk Seri Najib, dia turun pergi ke Sarawak pun 50 kali. Banyak dia jadi Perdana Menteri. Sedangkan Mahathir baru beberapa kali saja pergi. Sebab dia tidak pernah menitik beratkan. Sedangkan hakikat dan realiti dia, tanpa rakan-rakan daripada Sabah dan Sarawak, kita tidak boleh menang. Tak boleh menang. Pilihan raya umum yang ke-13 contohnya. Tanpa Sabah Sarawak, kita tak boleh menang. Itu sebabnya Datuk Najib, dia memberikan penekanan. Dia beri keutamaan kepada sahabat-sahabat di Sabah dan Sarawak supaya kita dapat mengurangkan jurang perbezaan. Banyak benda yang kita berbeza. Contohnya dari segi harga barang. Kalau kita lihat harga surat khabar sekalipun. Harga di Semenanjung lain, harga di Sabah Sarawak lain. Betul tak? Jadi macam mana dengan harga barang lain? Macam mana dengan harga beras? Macam mana dengan harga susu? Komoditi. Macam mana dengan harga tonggas contohnya? Tonggas, kalau kita lihat harga dia, kalau di bandar RM27, 30 sen, 26 ringgit 70 sen kan, di bandar. Outskirt jauh sikit boleh pergi sampai ke 31. Tetapi di Sabah ada yang sampai RM80. Satu tonggas. Sebab apa satu tonggas tu sampai jatuh RM80? Sebab nak pergi hantar hanya separuh daripada perjalanan, mungkin 20-30% daripada perjalanan ada jalan raya. Selepas tu nak kena upah orang, pikul naik ke sampan ataupun motorbot. Masuk terus ke pedalaman. Sampai ke pedalaman nak kena pikul pula balik. Naikkan, pikul, masuk balik pula ke roda beca roda 3 ataupun motosikal roda 3. Masuk lagi ke pedalaman. Itu sebab bila campur dengan kos ini, maka akhirnya tonggas pun boleh jadi RM80. Betul? Jadi apa yang Datuk Seri Najib buat? Pertama, dia buat Kedai Rakyat Satu Malaysia. Kedai Rakyat Satu Malaysia ni kita cuba buat harga di Semenanjung sama dengan Sabah Sarawak. Jadi macam mana nak dapat sama ni? Kita beri subsidi. Ini ramai orang tak nampak. Kita berikan subsidi. Kedua, Datuk Seri Najib hapuskan dasar kabotaj. Dasar kabotaj ni satu dasar yang dibuat untuk menguntungkan anak dia dululah. Oleh Tun Dr. Mahathir ketika dia jadi Menteri BT. Apa yang dia buat? Kapal, contohnya kapal daripada Laut Cina Selatan. Kapal daripada negeri Cina lah contohnya. Nak sampai ke Kuala Lumpur, ke Port Klang. Dia boleh singgah ke Sabah. Dia boleh singgah ke Labuan, dia boleh singgah ke Sarawak. Tapi tak boleh singgah. Dasar kabotaj ini tidak membenarkan kapal-kapal ini daripada negeri China contohnya untuk singgah. Mereka perlu landing di Port Klang. Dan daripada Port Klang hanya bas-bas tertentu, syarikat pengangkutan tertentu, pengangkutan kapal boleh buat agihan, yang boleh mengagihkan ke tempat-tempat lain. Nampak tak? Ini mereka strategis dia. Itu sebabnya anak dia Mizan Mahathir terlibat dengan industri perkapalan. Apa yang Datuk Seri Najib buat? Dia hapuskan dasar kabotaj ni. Bila dia hapuskan dasar kabotaj, kalau dulu nak makan nasi, orang Sabah Sarawak, dia tak boleh makan nasi macam gini. Dia makan nasi macam ni. Nampak tak? Harga dia, kalau terpaksa datang Kuala Lumpur dulu, baru boleh hantar pergi ke Sabah, Sarawak, Labuan, sudah pastilah harga dia lebih mahal daripada Semenanjung. Ini perkara kedua yang saya boleh ulas malam ni, yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Ketiga, untuk pastikan bahawa sistem perhubungan, contoh macam lori tadi, kalau barang dah sampai kat Sabah pun, tapi lori ni tak boleh sampai ke daerah-daerah pedalaman ni, kan? Pun dia tetap akan jadi mahal daripada Semenanjung. Kena transfer transport. Betul lah. Jadi apa yang Datuk Seri Najib buat? Dia buat Pan Borneo Highway.
yang menelan belanja berbilion ringgit, tetapi kelebihan dia tidak ada tone. Tidak ada tone. Untuk rakyat Sabah. Tapi apa yang Syafiee Apdal yang hari ni cakap Sabah for Sabahan, apa yang dia buat? Dia batalkan, dia hentikan. Maka bila PEM Borneo Highway yang sepatutnya boleh membantu rakyat Sabah, rakyat Sarawak, untuk mendapat harga barangan lebih murah berbanding dengan ataupun menyamai rakan-rakan di Semenanjung, bila dihentikan projek yang penting ini, maka akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi rakyat Sabah, yang rugi rakyat Sarawak. Kerana tidak ada access road. Dan Syafiee boleh kata Sabah for Sabahan. Tetapi yang patutnya menerima manfaat ini bukan orang Sabah ke? Ya, betul. Orang Sabah. Betul. Jadi pada hakikat dan realitinya, Syafiee lah yang telah memusnahkan peluang untuk rakyat Sabah mendapat pembangunan dan kemajuan sama seperti orang di Semenanjung. Betul. Tapi Tok, kalau kita tengok, kenapa ada orang-orang Sabah lah yang sempat mengomen di YouTube, dia tanya, Sabah ini sentiasa dikatakan oleh Ketua Menteri Sabah bahawa Kerajaan BN tidak berbuat sesuatu, sedangkan sewaktu itu Menteri Luar Bandar adalah dia. Bagaimana? Dan kita pun jangan lupa, contohnya macam Anthony, orang kanan Syafiee Apdal, dan beberapa mereka yang terlibat dengan skandal bekalan air dan sebagainya, yang kita jumpa duit berjuta ringgit di dalam almari tu semua. Ini semua orang Syafiee. Jadi kalau nak cakap lah, kalau nak cakap tentang Musa Aman, saya rasa Syafiee kena cermin diri dia sendiri juga. Saya tak nafikan dia ni seorang yang pemurah. Dan penduduk-penduduk di kampung dia setiap kali dia balik memang dapat. Dia bagi RM50. Orang tunggu. Memang orang tunggu. Tetapi untuk memampukan dia memberikan duit sebanyak itu kepada orang kampung dia. Cuba bayangkan berapa banyak yang perlu kumpulkan. Modal dia kena ada banyak. Takkan kita tak boleh fikir. Betul tak? Betul. So tak payah ceritalah bab bersih ni. Kalau kita ni betul ada integriti, dah pasti kita tidak mampu untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Betul. Jadi dari segi kajian sikap tu, kalau kita tengok pilihan orang-orang muda yang di Sabah ni kan musim kempen pilihan orang-orang muda di Sabah, banyak orang muda-muda juga kerja di Semenanjung dan juga di Sarawak dan sebagainya. Dan pilihan orang-orang muda kalau kita tengok dari segi sekarang ada Parti Warisan dan juga parti-parti Barisan Nasional, Perikatan Nasional. Adakah kadang-kadang orang muda ini akan rasa confused untuk memilih sama ada nak beri undi kepada Warisan ataupun tetap beri undi kepada Perikatan Nasional atau Barisan Nasional kerana takut lompat? Pertamanya saya merasakan bahang pilihan raya kali ini tidaklah sehebat bahang pilihan raya sebelumnya. Sebelum ini. Jadi kegairahan untuk pengundi-pengundi di Kuala Lumpur balik ke kawasan tu saya rasa tidak semaksimum tahun 2018. Jadi ini pertama. Yang kedua, parti-parti yang berjaya bawa balik ni ialah parti-parti yang mempunyai kemampuan kewangan. Jadi saya tak nafikan ada kemungkinan besar kita akan ada mereka yang dipunggah daripada Kuala Lumpur untuk mengundi di sana. So, ini bergantung pada parti yang mampu untuk membiayai. Tetapi kita kena ingat juga, orang muda yang dulu balik secara sukarela, mereka balik dengan penuh kemarahan. Mereka balik dengan penuh semangat untuk menukar kerajaan. Itu pun BN masih menang. Betul, pada waktu itu pun BN masih menang. Jadi kali ini saya yakin sekiranya mereka balik untuk memastikan kemenangan Barisan Nasional. Kalau orang nak balik kerana Syafiee Apdal, nak balik kerana Warisan, tak nampaklah benda ni mungkin akan berlaku. Kalau ada pun mungkin sekumpulan kecil. Tapi Tok, Datuk ada cakap tentang balik kerana untuk memberikan kemenangan kepada Barisan Nasional. Tapi tak semua tempat tak ada semua tempat tu macam mana tu? Itu sebabnya. Jadi itu sebabnya saya merasakan bahawa rakan-rakan daripada penyokong Barisan Nasional
pertama di tempat yang BN bertanding, pastikan undi diberikan kepada calon Barisan Nasional saja. Kan? Tetapi di tempat-tempat yang ditandingi di tempat yang BN tidak bertanding, berikan undi anda kepada calon-calon selain daripada warisan dan selain daripada Perikatan Nasional. Kerana saya yakin kalau mereka selepas pilihan raya umum ke-15, mereka boleh bergabung balik dengan Mahathir, mereka boleh bergabung balik dengan Parti Muda Syed Saddiq, mereka boleh bergabung balik dengan DAP dengan PKR. Tidak mustahil juga selepas pilihan raya negeri Sabah, sekiranya mereka menuntut kerusi Ketua Menteri, BN tak bagi, maka Bersatu ini akan bergabung bersama dengan Syafiq Abdal. Ini kita kena ingat. Ini kita kena ingat. Untuk membentuk kerajaan. Tapi kalau kita lepas tu menangis air mata darah sekalipun tak ada guna. Nasi sudah jadi bubur.